Dan terkadang adalah banyak kayu. Habis yang bab tu, habis dah. Tajuk yang lain pula. Dan kadang-kala dan terkadang adalah banyak kayu tertolak, dan terkadang adalah fakir jadi berhimpun. Ini istilah, istilah yang perlu dipahami. Apa maksud dia? Di kadang-terkadang berapa banyak orang yang kaya maka tertolak. Maksud tertolak ini jauh tertolak daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tertolak daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala, tertolak daripada hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang itu kaya tetapi tertolak, bermaksud jauh dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berapa banyak orang yang kaya tetapi tertolak, benar tertolak ni jauh dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang adalah orang itu fakir tetapi berhimpun. Berhimpun dimaksud hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berapa ramai orang fakir tetapi dia hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu lagi kekayaan itu memberi manfaat kepada kehidupan kita di dunia ini. Yang kita rasa kaya itu memberikan manfaat kepada kita. Dan terkadang kita rasa beruntung kita ada dekat dunia ni sebab kita jadi kaya. Jadi itu kita kata itu satu perasaan yang salah. Itu satu perasaan yang bodoh. Kalau kita rasa selesa dengan kekayaan yang Tuhan kurniakan kepada kita, tetapi kita tertolak daripada hampir daripada Allah Subhanahu. Ini adalah bala sebenarnya, dan dua kali bala. Satu bala kita tertolak daripada Allah Subhanahu wa taala, satu lagi bala kita perasan. Kita perasan kita beruntung hidup di dunia ini dengan kekayaan yang Tuhan beri kepada kita. Bermaksud seumpama orang yang sakit, satu lagi dia sakit, tambah pula dia tak tahu dia sakit. Ada tu orang sakit dan dia tahu dia sakit. Jadi bila dia sakit, dia tahu dia sakit, duduk antuk-antuk sebab dia sakit. Ada orang tu dia sakit tapi dia tak tahu dia sakit, bising je dia sakit, tiba-tiba langsung wabah mati tu. Sebab dia sakit, dia tak tahu dia sakit kan. Jadi sebab itu ulama kata sakit itu adalah rahmat. Sakit adalah rahmat. Bila sakit kita taklah terhibur. Bila kita pegang bola panas, sakit kan, kita lepaskan lah sebab ada rasa sakit. Cuba kita tak tahu kita sakit, pegang bola tu sebab dia panas, kita tengok dah tahu luruh tangan tu kan. Bila kita tahu kita sakit, binasalah kita. Jadi sakit itu juga satu rahmat sebenarnya. Dan kita mengakui kita sakit, satu rahmat. Tak makan air ni ke? Tarik tak makan, kami sedap dah. Tak boleh dah, sakit dah. Dia tahu dia sakit, kencing mani, gula dah naik kata tu. Dia lain macam, dah jadi lain macam dah. Mata pun dah gabun dah. Jadi dia tahu dia sakit, maka baru kita tarik, tak ambil dah. Tapi cuba dia tak rasa dia sakit. Kencing mani semakin tinggi dah, hampir 10 lah. Ada sampai 10. Dia tak tahu dia sakit. Tahu dia bagi minum teh tarik. Dia tiba tahu pergi je kan. Jadi 2 kali malam. Begitulah ini yang disebut tadi, bahawa tidak semestinya orang yang kaya itu tetapi dia tertolak. Berapa ramai orang yang kaya tapi tertolak, bermaksud jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang fakir tapi berhimpun hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita menangisi kekayaan kita. Sepatutnya kita membimbangi, kita menangisi, kita rasa takut dengan kekayaan yang Tuhan beri kepada kita, tetapi kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita rasa bimbang. Sepatutnya kita merayu pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala lindungkan diri kita dari kejahatan harta. Sepatutnya kita merayu pada Allah Subhanahu wa taala
agar menyelamatkan kita dari kebinasaan harta, menyelamatkan kita dari kebinasaan dunia. Sebab apa? Kita jadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang yang fakir, sebab hati mereka lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kemiskinannya, dengan kesusahannya, maka dia merayu pada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang miskin dia tak faham kenapa dia miskin. Terkadang orang sakit dia tak faham kenapa dia sakit. Terkadang orang miskin dia tak faham kenapa dia miskin. Terkadang orang yang sakit dia tak faham kenapa dia sakit. Tetapi yang dia faham, apabila dia miskin, apabila dia susah, maka dia banyak kali merayu pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit dalam keadaan tak perasan, dia banyak merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama sakitnya. Maka setiap hari dia berdoa, ya Allah. Setiap hari dia menyeru Allah Subhanahu wa taala. Dia tak perasan. Ya, dia tak perasan. Yang dia minta adalah kesembuhan. Ya Allah, lama betul ya Allah sakit ya Allah. Dia minta sembuh. Tapi dia tak perasan faedah yang lebih besar daripada permintaan dia tak perasan. Apa faedah yang lebih besar? Dia bertambah hampir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu dia tak perasan. Yang dia perasan dia minta, yang dia perasan dia menanggung penderitaan. Ya Allah, susah ni ya Allah, banyak masalah ya Allah. Maka dia minta. Dia tak perasan satu yang lebih besar daripada berlaku, dia bertambah hampir pada Allah Subhanahu wa taala. Hati bertambah hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekal dalam keadaan kesusahan itu. Tuhan tak ubah keluhkan dia. Itu yang dalam hadis Nabi SAW diceritakan bagaimana malaikat naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, fulan bin fulan. Ataupun dalam hadis mengatakan, abdun ma'ruf, sautun ma'ruf min abdin ma'ruf. Maka berkata malaikat, ya Allah, ini suara yang dikenali daripada hamba yang dikenali. Maka malaikat berkata, ya Allah, kenapa engkau tidak makbulkan doanya ya Allah? Dia susah ya Allah, dan dia selalu merintih kepadamu ya Allah. Kenapa kau tak ubah hidup dia jadi sonam? Kenapa tak ubah hidup dia jadi jutawan? Susah. Maka dalam hadis tersebut apa? Dalam hadis menyebut, aku biarkan dia. Biar dalam keadaan sebegitu. Kenapa? Sebab aku suka mendengar suaranya yang berdoa itu. Aku suka mendengar suaranya yang merintih itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang susah dia tak perasan ada nikmat yang besar yang dia dapat, iaitu dia hampir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang susah, kalau orang yang sakit, dia tahu nikmat dia hampir pada Allah Subhanahu wa taala, maka kesusahannya itu menyebabkan dia hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya menjadi bala yang besar kepada orang yang kaya, dia menyebabkan dia tertolak daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala, jauh dia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya dia bala. Sebab itu kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kesadaran kepada orang yang kaya, maka dia minta lindung kepada Allah daripada hartanya, dia menyebabkan menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam kalau orang diberikan kesihatan sehat, diberikan nikmat, diberikan harta, tetapi tidak berikan kelazatan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malam orang yang diberikan kesihatan, diberikan harta, tetapi tidak diberikan rasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dimasukkan oleh pengarang ini. Berapa ramai orang yang kaya katanya,